Okay, prinsip utama. Ini memang kita akan prinsip dia. Okay. Biar anak-anak kita, pelajar-pelajar kita pegang satu prinsip ni. Prinsip pertama ni, itu solat khusyuk diterima. Tak ada solat yang lain diterima. Yang solat khusyuk sahaja diterima. Macam tu, dia kena tanam dalam fikiran mereka tu, solat khusyuk diterima oleh Allah. Yang berjaya, yang akan mewarisi syurga Firdaus. Okay. Bila kita solat khusyuk, ni Allah janjikan dalam Al-Quran, dalam surah Ibrahim, kan, yang selalu kita baca, kita sebut, la in syakartum la azidannakum, kan. Bila solat kita diterima, sebenarnya bila kita bercuba untuk capai solat khusyuk, sebenarnya memang Allah akan tambah. Sebab solat khusyuk ni tanda kita bersyukur. Kan, kita cuba solat dengan sempurna, kita cuba solat khusyuk, tanda kita syukur, dan memang Allah janjikan jika kamu bersyukur, Allah akan tambah nikmat-nikmat kepada kita. Maknanya kena solat khusyuk. Nak tambah lagi nikmat, kena solat khusyuk. Dia tak boleh. Maknanya kena solat khusyuk untuk diberi nikmat-nikmat yang lain lagi. Okey, prinsip utama juga selain pada kita ingat kedua ni, ada lagi yang seterusnya. Ni. Macam mana solat orang itu khusyuk semacam mana pun, sesempurna mana pun, dekat masjid ke, dekat surau ke, seorang diri ke, selama mana dia solat yang sempurna, sebenarnya hanyalah 10 minit sahaja. Lebih kurang. 10 minit sahaja bagi solat 4 rakaat. 5 minit mungkin untuk solat 2 rakaat. Tak lama. Kita dengan pelajar-pelajar kita tak lama. 10 minit je. Yang kita duduk tengok WhatsApp tu setengah jam. Tengok WhatsApp tu sejam. Tengok YouTube sejam. Tengok Facebook setengah jam kan. Kita solat ni tolonglah solat dengan sesempurna yang mungkin, sekhusyuk yang mungkin. Lupakan segala-gala yang lain. Kan? 10 minit je pun macam tu je. Jepun kan, tak lama kita kena ingat dia tu, jangan dia rasa khusyuk ni beratnya, lama ni sebab tak lama. Kalau tengok minit adalah 10 minit saja. Okey, seterusnya memang kena latih hati dan fikiran. Masa ni lah nak latih hati dan fikiran ni, memerlukan mujahadah jugalah. Mungkin masa kita khusyuk tu mungkin separuh, mungkin di Al-Fatihah je kan, contoh takbir, mula takbir sampailah Al-Fatihah kita khusyuk. Tiba masa rukuk, masa sujud kita dah lalai. Tengok bagi salam, alamak kan. Mungkin je kita khusyuk separuh, contohnya Fatihah, rukuk, sujud. Masa tahiyat kita pun lalai, berfikir macam-macam, dah bagi salam, macam tu. Jadi cuba lagi, latih lagi hati dan fikiran. Macam mana latih hati dan fikiran ni, sebenarnya ada suatu buku telah mengajar kita nak fokus macam mana hati kita, fikiran kita dengan apa yang kita sebut. Mungkin di sini ataupun mungkin di tempat lain yang saya akan sebut benda tu. Okey, kita mungkin disebut di Al-Fatihah nanti sebab memang kita akan sebut cara macam mana nak satukan, nak serentakkan fikiran kita dengan hati kita dengan apa yang kita sebut. Kan? Kita akan sebut pada surah Al-Fatihah nanti insya-Allah. Okey, cuma di sini kita memang prinsip utama kita kena latihan hati dan fikiran tu antara benda yang kita kena paksa, kena latih. Kena selalu bermujahadah. Okey, seterusnya ni syaitan selalu menggoda. Pun kena faham, kena jadikan dia prinsip dan jadikan dia tu prinsip lah. Maksudnya satu, kita tahu kan, syaitan memang tugas dia adalah untuk menggoda supaya manusia itu lalai kepada mengingati Allah. Lalai daripada mengingati Allah. Dia goda sebelum solat, dia goda tengah-tengah solat, dia goda selepas solat. Kena ingat gitu. Okey. Ada satu kisah pelajar saya, masa tu saya mengajar di sekolah menengah. Dia pelajar asrama, saya warden asrama ni 10 tahun. Memang saya akan kejut pelajar-pelajar solat subuh. Memang giliran saya akan keluar rumah pagi-pagi pukul 5.30, saya akan pergi buka siren, siren yang mikrofon tu. Saya akan bunyikan dia berkali-kali dan saya akan bagi salam, baca doa, bangun tidur. Lepas tu saya akan sebutlah
Okey, pelajar-pelajar diminta bangun. Okey, pelajar yang dah bangun sila kejut yang belum bangun dan sebagainya itulah. Yang dah bangun sila segera ke surau dan sebagainya. Pelajar ni, ada seorang pelajar ni dia rasa terbeban dengan solat. Ini berlaku ni. Jadi masa kita tak sedar sebenarnya. Lepas satu ketika tu saya pergi check prep dia malam tu. Saya masuk bilik study. Ada pelajar cerita dengan saya, dia kata, "Ustazah, ada seorang kawan saya ni, dia tengok buku ni terbalik." Maknanya kalau dia baca buku sepatutnya betul macam ni kan, dia macam arah betul lah macam kita baca buku. Tapi buku dia tu terbalik, macam terbalik. Ya ke? Saya tak faham lah dia masa sehari dua ni macam pelik. Okey kan. Saya pun, kita orang pun tengoklah dulu keadaan dia. Satu hari dua hari sampailah seminggu. Tiba-tiba dia jumpa saya. Saya tegur dia kan, okey ke? Kan? Dia pun tengok saya, dia tahu siapa ni? Siapa ni? Dia tak kenal. Saya kata, Ustazah Isyah lah. Dia kata, dia macam tak kenal. Siapa? Macam tu dia kenal. Kita pun panggil lah ibu bapa dia. Telefon ibu bapa dia datang. Ibu bapa dia pun dia tak kenal. Siapa ni? Siapa dia kenal? Macam tu. Kita pun minta dia bawa balik. Okey. Lepas tu kita pun warden kan, tanyalah kawan-kawan dia sekeliling tu. Kawan-kawan kelas dia kan tanya. Kenapa? Apa yang sebenarnya sebelum-sebelum tu ada tak yang berlaku sebelum tu? Apa yang dicerita oleh kawan-kawan dia, pelajar ni, bila azan je, dia akan sebut macam ni. Allah dah azan. Macam tu. Lepas tu bila semua bergerak solat, dia akan cakap, asyik-asyik solat, asyik-asyik solat, kejap-kejap solat. Macam tu. Bukan sekali dia sebut. Setiap kali waktu azan, waktu solat, dia akan sebut tu. Tak sempat nak study. Asyik-asyik solat, asyik-asyik solat, asyik-asyik. Macam tu. Dia rasa solat itu beban. Maka Allah subhanallah, Allah telah mengambil dia punya ingatan dia tu, dah tak kenal sesiapa. Tapi dalam tempoh kita pun terpaksa tangguhkan dia dalam masa setahun lah untuk dia tak ambil SPM masa tu. Lepas tu tahun seterusnya barulah dia ambil SPM tu. Alhamdulillah dah pulih semualah. Tapi itulah kalau kita tidak kena cerita kadang-kadang kepada pelajar-pelajar, jangan jadikan solat itu beban, tapi jadikanlah solat itu satu waktu yang memang Allah nak bagi kita rehat. Memang nak bagi kita rehat. Cikgu, ustazah, ustazah, percaya ataupun tidak, betapa solat ini percaya ataupun tidak, solat ini, percaya ataupun tidak, kita ni kan ibu-ibu kan, daripada pagi kita bangun pukul 5:30 ni, ibu-ibu lah khususnya kan, dah tinggal ibu-ibu 5:30 bangun, apa yang kita buat? Kita pun solat lah tahajud dan sebagainya kan. Lepas je solat subuh, apa yang kita buat? Kita pergi ke dapur, kita buka kan, beti, keluarkan lauk, kita masaknya, kita dan sambil kita masak, kita basuh pinggan. Sambil kita basuh pinggan, kita tengah potong-potong. Tengah-tengah tu kita ambil kain dalam mesin, sebagainya. Maksudnya daripada kita ada tangan dua je kan, kaki pun dua, tapi kerja kita tu macam banyak sangat. Buat tu buat ni, sampailah berhenti tu bila? Berhenti adalah waktu solat zuhur. Bila berdiri tegak ni pengalaman saya lah, ke hulu ke hilir nyapu lah kan sambil tu kan, dulu-dulu lah ni. Masa anak-anak kecil-kecil, kita pun menyapu rumahnya, buang sampah ke sini ke situ. Sampai satu ketika masa bila kita rehat adalah ketika kita angkat takbir tu. Allahu Akbar tu barulah kita rasa macam Allah. Ini barulah aku. Ditanya. Jadi jangan merasakan solat itu beban, tapi solat itu merehatkan kita. Okey. Kita teruskan lagi dengan pembentangan yang seterusnya. Okey. Ayat Al-Quran dalam surah At-Taubah. Yang kita nak adalah sini je, sikit je. Tapi baca daripada awal lah. Katakanlah wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri atau suami-suami kamu dan kaum keluarga kamu
dan harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai. Jika semuanya itu menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, iaitu azab siksanya, kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang fasik derhaka. Apa maksud di sini? Kalau saya baca ayat ni kan, dan ayat ni mesti kita selalu kena ingat, ini adalah satu ancaman, satu peringatan daripada Allah. Kadang-kadang kita macam ibu-ibu yang ada anak kecil, menyusukan anak kan, anak menangis, menyusu. Nak solat dah kan, waktu dah lewat dah ni, tapi anak menangis nak menyusu. Masa awal-awal tu tak nak solat lagi. Macam itulah, jadi sayang anak. Kadang-kadang suami tak nak bagi kita bangun lagi daripada tidur. Kadang-kadang kita nak pergi, nak pergi masjid takut rumah kita diceroboh oleh orang lain. Orang kan, pencuri dan sebagainya. Lepas tu kita nak tinggal perniagaan, contoh kita takut orang masa itulah pelanggan nak datang dan sebagainya. Ataupun masa kalau kita cikgu sekarang ni, kan menanda kan, nanda kertas ke kertas kan, tanda kertas macam sekarang ni lah. Masa kita duduk tengah dengar ceramah ni pun kan, kita duduk buat kerja lain kan, ada yang duduk bergerak situ, bergerak sini ataupun duduk. Sebenarnya sejujurnya kita tak boleh buat dalam satu benda, maksudnya hati dan fikiran kita tidak boleh buat dua perkara dalam satu masa. Itu benar. Dalam Al-Quran sebut ma ja'alallahu li rajulin fi qalbaini fi jawfi. Allah tidak menjadikan dalam diri seseorang itu dua hati dalam satu masa, dua hati. Maksudnya kalau kita nak buat benda ni dengar ceramah je. Kalau kita nak buat kerja lain, dia tak jadi dengar ceramah sambil buat kerja lain. Dia fokus kita tu dah kurang. Kalau boleh pun memang dia kurang. Kan? Ya, kalau kita dengar sepenuh hati, buat kerja lain tu kejap lagi lah. Hari ni kita khusus kepada kursus dulu. Okay. Jadi kadang-kadang kita ni menanda kertas, contoh menanda kertas. Saya mau kertas ni, saya mau kerja, tak kira lah kerja belajar kan. Semak buku, latihan dan sebagainya. Ni kan, sungguh-sungguh kita ni nak habiskan cepat ni. Kan, untuk kelas ni kan. Azan berkumandang daripada masjid Zuhur. Kadang-kadang kita ni masih teruskan lagi. Sikit lagi sampailah pukul 2 kadang-kadang. Dah lambat dah solat kita. Lambat sikit. Maksudnya kalau boleh kita kena stop dulu. Ada azan, stop semua. Masak tu tengah masak, stop dulu. Tengah menanda, stop dulu. Pergi dulu, jawab azan dan pergi dulu bersolat di mana-mana lah tempat kita nak solat. Sebaiknya macam tu. Sebab kita takut ni lah. Takut Allah marah kepada kita.